don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim di Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan. Sebentar saya baca dia sedikit. Saya telah mengingatkan ketua-ketua bahagian dan agensi wajib mengambil tindakan yang tegas dan tuntas untuk membersihkan jabatan-jabatan dari budaya kecurangan dan ketelanjuran. Okey, mari kita dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim. Di akhirnya kita pamit macam biasa. Tentang integriti, tentang disiplin. Dan saya mewakili sosok yang terima kenyataan bahawa perubahan itu harus dari atas. Jadi sebab itu dalam kegiatan kita, sudah Amir tahu dan sudah Johan sedar juga, bahawa kita cukup buat cermat supaya jangan ada pelanggaran peraturan, alam-alam menyakau melalui kontrak, tender dan sebagainya. Kerana saya fikir selagi pimpinan tidak memberikan contoh, dia tidak akan memberi kesan kepada mereka di bawah. Dan saya ucap terima kasih kepada daripada termasuk TKSP, pengarah-pengarah dan semua agensi nampak membawa juga mesej itu. Tetapi bila kita lihat dan saksikan kadang-kadang bila ada sergahan ke bawah, nampak masih ada kebocoran, ketirisan dan amalan-amalan lapuk yang merosakkan sendi negara. Dan saya kait bukan saja kebetulan bahawa ini custom. Itu memang sangat mengetuk pintu hati saya dan perasaan saya, kerana di bawah keluarga Kementerian Kewangan itu dengarlah bagaimanapun, bagilah peraturan, sebutlah dalam Ramadan Mubarak Al-Karim, Kullu am wa antum bi khair, tapi amalan lama untuk menyakau ini diteruskan. Kalau dulu boleh kita tanya yang di bawah, kita ya kalau di atas ambil beliun-beliun, apa salah aku ambil sikit? Itu kalau dulu saya dengar tu. Ya. Masa saya makan saya dengar, jumpa pegawai kita, tu sendiri kena faham lah, kami orang susah, ambil sikit apa salahnya. Yang atas-atas so ambil begitu banyak, semua lepas. Maka saya pun guna dalam ucapan-ucapan saya. Dapat 500 juta, itu commission. 500 ringgit, corruption. Ya. Dan saya luahkan itu rasa hati saya, isi hati saya, bahawa harus dihentikan. Jadi sebab itu sudah lihat umpamanya, semua agensi penguatkuasaan itu tumpu di atas dulu. Ya, berbeza daripada pengalaman yang lalu. Ya. Sebab itu saya kata tanpa kecuali Tun, Tan Sri, Datuk Sri, ya, pakar-pakar, saya tidak peduli. Ya. Kerana memberi satu pengajaran, tidak harus dilepaskan sesiapa, kerana ini baru kesan. Tetapi masih berlaku dalam negara kita. Ya. Saya tidak katakan saya ini sudah sempurna, saya juga ada kelemahan. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk membetulkan kesilapan-kesilapan lampau. Dan memang bukan mudah, kerana serangan daripada tokoh-tokoh besar, orang-orang yang dah kumpul kekayaan berbilion itu kuat. Dia pengaruhi media sosial, boleh beli ramai orang, boleh pengaruhi semua dalam FB ataupun TikTok dan sebagainya, menerima upah. Tapi saya kata tak ada makna saya jadi ketua dan pimpinan kalau saya tidak sanggup hadapi risiko itu. Kerana saya nak menyelamatkan negara ini daripada amalan curang. Kerana saya yakin Malaysia ini dengan kekuatan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, semua ini, kalau dapat semangat persatuannya, hindari daripada api perkauman dan sentimen agama yang sempit, kita boleh maju. Islam itu anjurkan perubahan dan kemajuan. Islam itu anjurkan integriti dan tata kelola yang baik. Tetapi Islam yang dibicarakan itu, boleh kita sebut tata kelola, amalan menyakau, dia sanksi. Ada ahli parlimen kata, apa nak perubahan? Bila penyasaran subsidi dan juga perubahan sistem pencen, dia tahu, tapi tak boleh kerana ahli parlimen ada yang B40. Itu cakap apa itu? Gaji puluh ribu dengan allowance masih B40. Dia ni
cakap dari benua mana. Tapi hal ini ada pengaruhnya. Kerana mereka ada kekuatan dan ada sikap walaan, cakap bohong bagaimanapun. Ya. Bagaimana juga kos sara hidup. Saya tidak pernah menafikan bahawa kita masih hadapi cabaran kos sara hidup. Tapi kita buat sebaiknya. Lawan kartel. Paksa dengan tegas. Turunkan harga beras import. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Ya. Dan harga ayam bila kita batalkan yang ceiling, itu kita selamatkan wang kerajaan 1 bilion ringgit. Dan harga ayam tidak lebih tinggi daripada harga tatkala kita kenakan dasar lama bantuan untuk mengekalkan ceiling. Juga elektrik. Dan tentunya kita akan teruskan. Tapi saya nak sebut, mana kita cuba. Dalam keadaan kekangan sekarang, dia tak boleh anggap dalam setahun ni seolah-olah tidak ada berlaku. Kita datang clean government, nothing happen, no responsibility, no debt, no deficit. Just do your work. Ini kebahlulan seperti ini, ya, pandangan-pandangan ini dia merosakkan, ya, dan nak nafikan hutang tu ada, ya. Dan saya sebut dulu, hutang ni tak salah. Kalau zaman marhum Tun Abdul Razak hutang untuk buka Felda, orang tak marah. Hutang untuk projek mega, dan daripada projek mega itu sakau ratus juta. Wajib kita marah dan bertindakan. Ada beda di sini. Jadi saya hanya lontarkan ini dan luahkan perasaan saya untuk saudara cuba faham dan tolong sampaikan. Ya. Baik, itu satu. Tapi walau bagaimanapun, ya, saya tidak mau cerita yang terlalu negatif kerana bila terbongkar cerita umpamanya custom ini, sudah bayangkan satu departmen kecil itu kalau dikira kebocoran itu dalam setahun, kerana mereka mendapat mungkin kumpulannya mungkin 100 juta, tapi yang rugi itu 2 bilion. Bayangkan umpamanya, ya, kalau kumpul 200 jabatan-jabatan dengan pelbagai agensi dan sebagainya, kita hilang puluhan bilion ringgit yang patut dipulangkan untuk menjana pertumbuhan, bantu rakyat susah, tingkatkan mutu pendidikan, beri kemudahan kesihatan, dan beri gaji dan upah lebih tinggi untuk perkhidmatan awam. Ya. Tapi ini tidak boleh berlaku kerana kita bekerja dalam kekangan begitu. Sebab itu saya, Datuk Anis, dia berdiri je Datuk Anis. Saya ucap tahniah kepada Datuk Anis. Sebab dia tidak melihat itu segi negatif. Terus ambil tindakan. Ya. Ada kelompok itu terlibat, tukar. Kalau ambil tindakan disiplin, ganti. Ramai lagi. Saya yakin majoriti penjawat awam ini orang yang ada integriti dan kasih kepada negaranya. Jadi jangan biarkan satu sekelumit ini mencacat image perkhidmatan awam. Jadi bila ketua pengarah, ketua-ketua agensi, dia tak pilih untuk cuba melindungi. Ini masalah kita. Lantik jawatan ketua pengarah, ketua agensi, gaji tinggi, tapi kerja dia nak lindungi segala keborokan yang berlaku. Jadi tak akan ada perubahan. Tukarlah berapa banyak ketua agensi, tapi kecurangan itu terus berlaku kerana tidak ada kekuatan tekad. Walaupun dah puasa Ramadan dah 40 tahun dah, tak pernah lulus ujiannya. Jadi kalau ada tindakan seperti yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Custom, saya ucap tahniah kerana berani dan bertindakan tegas. Apa tidak ada risiko? Ada risiko. Tak ada yang marah. Ada yang marah. Tetapi itulah tanggungjawab kalau jadi ketua, bersihkan segera. Jadi Datuk Anis teruskan dengan lebih berani lagi. Baik.
Semalam saya umumkan lah, ya, walaupun seperti saya tahu, Amir Johan tahu bahawa keputusan saya awal memang tidak memberikan bantuan khas Aidilfitri kerana saya fikir kita dah bagi 2000 bulan lalu dan kita terangkan ini akan cover sampai Hari Raya. Tapi itu keputusan dan keputusan itu memang bijak. Cuma saya kan jelajah ke Sarawak, ke Pahang, ke Perak, semalam ke Perlis, ya, dan Santuni, dan saya lihat penjawat awam tu ramai, terutama di peringkat bawah, mengeluh kerana pertama, kos sara hidup tu meningkat sedikit. Keduanya, belanja untuk sekolahan anak-anak dan persiapan raya. Sebab itulah petang dan malam itu saya fikir nak tidur pun terganggu. Saya fikir bagilah sikit, ya. Kawan-kawannya reda lah sikit, dia orang kerja pun semangat sikit. Jadi alhamdulillah lah kita umumkan dan mudah-mudahan kita belanja dengan cermat dan berhemah. Dan saya juga gesa semua agensi, badan-badan kerajaan, syarikat-syarikat, cubalah kalau yang dah beri, okey, kadang-kadang masuk dalam skim. Tapi kalau yang belum, bagilah pertimbangan untuk pekerja-pekerja lain, ratusan ribu yang di bawah kelolaan kita keseluruhannya, supaya dapat sedikit habuan mereka, meringankan beban mereka untuk menyambut Aidilfitri Mubarak. Dan ini termasuk ke bank-bank, boleh bagilah pertimbangan. Saya tak boleh bagi arahan kerana urusan mereka masing-masing, tapi saya boleh bagi gesaan kalau boleh, ya. Yang atas-atas jangan naik, tapi yang bawah naik cukup. Belajar daripada keputusan kita 56 ke bawah. Jadi Johan terlepas. Baik. Jadi ini dia menunjukkan maknanya kita bantu, tapi kita juga tahu bahawa bantuan itu lebih kepada pegawai peringkat tengah dan bawah. Dan di samping itu juga saya ingin jelaskan di sini tentang amalan kita sambutan Aidilfitri. Kita kata kerajaan harus cermat dan belanja. Dan ini termasuk agensi-agensi. Nak sambut Aidilfitri pun sabar. Tapi saya nak pastikan perbendaraan dan syarikat-syarikat kerajaan, tunjuklah contoh. Janganlah bersaing siapa lebih megah dan gagah. Bukan wang kamu pun. Jadi saya nak ingatkan betul, kadang-kadang kita lupa. Saya Perdana Menteri, kita belanja apa salah? Perdana Menteri. Tapi saya fikir bukan wang saya peribadi. Ya. Apa artinya saya tak ambil gaji tapi saya belanja boros wang kerajaan? Tak ada mana. Jadi untuk sambutan, sambutlah sederhana. Ingatlah bahawa dalam Ramadan ini mengetuk pintu hati kita, dhamir kita, conscience kita, beramai di sana, masuk keluarga jauh kita, anak-anak di kampung kita yang tidak mendapat kemudahan keselesaan. Jadi kalau belanja, jimatkan, kirimlah kepada mereka yang lain. Ya, sebab itu saya dah putus untuk sambutan Aidilfitri, saya tidak buat majlis besaran di Seri Perdana. Ya, saya akan ikut beberapa sambutan yang dibuat di negeri oleh kementerian-kementerian. Seperti mana Ramadan, ya, sambutan Ramadan, ada kementerian menerajui program dan saya hadir, jadi tidak menokok belanja kalau dibuat besar-besaran sangat di Seri Perdana. Kita saya baca detail sedikit lagi dekat page PMAC ni. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menunjuk teladan baik kepada semua kerana budaya tata kelola yang baik harus dan mesti bermula dari atas. Sejak mengemudi negara kerajaan madani dengan tegas mengutamakan reformasi institusi dan tata kelola yang baik bagi mengangkat nilai integriti dalam pentadbiran, saya telah mengambil keputusan untuk tidak mengadakan majlis besar-besaran di Seri Perdana bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini. Kalian tuan, mari terus menyokong kajian Ampur pada PMAC Ibrahim. Assalamualaikum.